Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada penonton yang sedang beristirahat bersama keluarga tersayang. Bertemu kembali dalam program Lensa Global yang akan membawakan anda perkembangan semasa dan terkini yang berlaku di seluruh pelosok dunia. Angka korban akibat taufan yang membawa hujan lebat dan mencetuskan banjir di selatan Brazil meningkat kepada sekurang-kurangnya 36 mangsa pada Rabu ketika wilayah terbabit dijangka berdepan ancaman cuaca lebih buruk. Banjir besar turut menyebabkan sebilangan penduduk terpaksa memanjat ke bumbung rumah untuk menyelamatkan diri. Operasi kecemasan besar-besaran telah dilancarkan dengan pegawai memaklumkan lebih 1,000 penduduk sedang menunggu untuk diselamatkan. Ribut yang melanda sejak Isnin lalu itu juga menenggelami seluruh kawasan kejiranan di negeri Rio Grande do Sul. Banjir kilat serta tanah runtuh melenyapkan sebahagian besar kawasan yang terjejas, termasuk memusnahkan kediaman dengan air lumpur. Gubernur Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, yang melakukan tinjauan udara merentasi kawasan yang ditenggelami banjir berkata, ribuan penduduk sedang menunggu untuk diselamatkan. Terdapat banyak keluarga masih terkandas di atas bumbung kediaman mereka, katanya, yang turut mengisytiharkan darurat dengan menyifatkan bencana kali ini sebagai malapetaka cuaca paling berdarah pernah melanda Rio Grande do Sul. Leite sekaligus memberi amaran keadaan dikhawatiri boleh menjadi semakin buruk. Beriputan hujan lebat dijangka terus melanda hingga Khamis yang juga hari kemerdekaan Brazil. Ratusan anggota penyelamat, polis dan sukarelawan bertungkus lumus untuk mengakses kawasan yang terputus hubungan akibat banjir. Menurut pihak berkuasa, bencana itu menjejaskan sekurang-kurangnya 52,000 penduduk dan 70 bandar secara keseluruhan dengan lebih 5,300 mangsa banjir terpaksa meninggalkan kediaman mereka. Banjir turut menenggelami sebahagian besar daripada Pekan Mukum yang mempunyai kira-kira 5,000 penduduk, di mana 14 mayat telah ditemui. Presiden Brazil, Luiz Inácio Lula da Silva berkata beliau telah bercakap dengan Leite dan berjanji pentadbirannya akan memberikan sokongan diperlukan. Menteri Komunikasi Paulo Pimenta yang menyertai tinjauan udara merentasi zon bencana itu bersama Leite berkata Kerajaan Persekutuan akan mendapatkan lebih banyak pesawat untuk membantu usaha menyelamat sebagai tambahan kepada 4 helikopter yang dihantar pada Selasa lalu. Ribuan orang berpusu-pusu meninggalkan sebuah padang pasir terpencil di barat negeri Nevada, Amerika Syarikat pada Isnin selepas tersekat dalam lumpur pada festival Burning Man akibat hujan lebat selama berhari-hari, lapor media. Setiap tahun, festival seni dan muzik tahunan itu menarik kira-kira 70,000 pengunjung ke Black Rock Desert di utara Nevada bagi mewujudkan Black Rock City, sebuah metropolis sementara yang didedikasikan untuk komuniti seni, ekspresi diri dan sikap berdikari. Acara tahunan itu yang bermula pada 27 Ogos lalu dan dijadualkan berlangsung hingga Isnin menarik perhatian umum kerana pintu keluarnya terpaksa ditutup selepas ribut yang jarang berlaku pada hari Jumaat. Dalam catatan Facebook pada Ahad, pejabat Syarif daerah Pershing berkata kebanyakan operasi festival Burning Man sudah dihentikan atau tertangguh disebabkan keadaan cuaca yang luar biasa di kawasan rata itu. Pejabat Syarif berkata hujan yang sederhana hingga lebat turun selama beberapa jam menyebabkan keadaan yang hampir mustahil untuk kenderaan bermotor melintasi kawasan berkenaan. Penganjur acara itu pada Ahad berkata beberapa kenderaan dengan tayar pacuan 4 roda dan semua rupa bumi dapat mengharungi lumpur seterusnya berjaya beredar dari situ. Bagaimanapun kami melihat kebanyakan jenis kenderaan lain yang cuba keluar terperangkap dalam lumpur basah yang menghalang pergerakan semua orang, kata mereka sambil menggesa supaya peserta tidak memandu pada masa ini. Penganjur juga meminta pengunjung berlindung di tempat yang hangat dan selamat serta menjimatkan makanan, air dan bahan api.
Jalan di pintu masuk masih agak berlumpur dan terdapat terlalu banyak air bertakung di sepanjangnya bagi menampung sejumlah besar kenderaan keluar dari acara pagi ini dengan selamat, namun ia semakin kering, kata penganjur dalam catatan di Facebook. Sekurang-kurangnya 16 orang terbunuh dalam serangan peluru berpandu ke atas bandar Kostiantynivka, Ukraine. Presiden Volodymyr Zelensky berkata mereka yang terbunuh adalah orang yang tidak melakukan kesalahan dan memberi amaran. Angka kematian boleh meningkat. Kostiantynivka di wilayah Donetsk, timur Ukraine, terletak berhampiran barisan hadapan Rusia. Kejahatan Rusia ini mesti dikalahkan secepat mungkin, tambah Zelensky. Namun pihak berkuasa di Moskow masih belum mengulas mengenai dakwaan itu. Antara 16 yang maut ialah seorang kanak-kanak dengan sekurang-kurangnya 20 yang lain cedera, menurut maklumat yang dikongsi oleh Perdana Menteri Ukraine Denis Shmyhal. Semua perkhidmatan berfungsi, katanya, sambil menambah api dapat dikawal sebab pasar, kedai dan farmasi turut dibedil. Video yang tersebar di media sosial menunjukkan detik letupan. Pegawai di Rusia belum mengaku bertanggungjawab atas serangan itu. Mereka sebelum ini menafikan menyasarkan rakyat. Serangan pada hari Rabu bertepatan dengan lawatan Setiausaha Negara Amerika Syarikat Antony Blinken ke ibu negara Ukraine, Kiev. Blinken sepatutnya bertemu dengan Zelensky, dipercayai untuk mengumumkan pakej bantuan Amerika baharu untuk negara yang dilanda perang itu. Jepun melancarkan roket H2A yang membawa pendarat bulan pada Khamis dalam usaha untuk merealisasikan pendaratan pertama oleh Jepun ke bulan. Xinhua melaporkan roket itu berjaya dilancarkan selepas mengalami 3 penangguhan dalam seminggu pada bulan lalu akibat cuaca buruk. Agensi Penerokaan Aeroangkasa Jepun atau JAXA berkata roket itu berlepas dari pusat angkasa dan Hiroshima di wilayah Kagoshima pada pukul 8.42 pagi waktu tempatan. Roket itu membawa Smart Lander JAXA untuk menyiasat bulan atau SLIM, yang antara fungsinya ialah menunjukkan teknik pendaratan yang tepat dan memeriksa batu-batuan di bulan. SLIM dijadualkan mendarat di bulan pada awal tahun depan. Jika misi itu berjaya, Jepun akan menjadi negara kelima di dunia yang melakukan pendaratan di bulan. Roket buatan tempatan itu juga membawa misi pengimejan dan spektroskopi X-ray atau X-RISM untuk memerhati plasma dalam bintang dan galaksi. Ia adalah pelancaran pertama roket besar Jepun selepas pelancaran sulung roket generasi akan datang H3 gagal pada Mac lalu. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan isteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail tiba di venue sidang kemuncak ASEAN ke-43 di Jakarta. Ketibaan pasangan itu di Pusat Konvensyen Jakarta JCC di Senayan pada Selasa disambut Presiden Indonesia Joko Widodo dan isteri Iriana serta Menteri Luar Retno Marsudi. Anwar mengetuai delegasi Malaysia ke sidang kemuncak ASEAN dan sidang-sidang kemuncak berkaitan bermula Selasa hingga Khamis dengan ASEAN sebagai pengurusi ASEAN di bawah tema ASEAN Matters Epicentrum of Growth. Beliau menyertai sidang kemuncak ASEAN ke-43 dan perasmian Forum ASEAN Indo-Pasifik atau AIPF serta mengadakan pertemuan dengan rakyat Malaysia di sini dan sahabat-sahabat Indonesia dalam program Temu Anwar. Pada Isnin, Datuk Seri Anwar melahirkan harapan bahawa penyertaan Malaysia pada sidang kemuncak tahunan itu akan mengukuhkan lagi kepusatan ASEAN di rantau Indo-Pasifik dan menggalakkan keterangkuman serta keterbukaan ASEAN dalam menjalin hubungan dengan rakan luar. Platform ini dapat menggalakkan kebersamaan, keamanan dan kestabilan tatkala menghadapi cabaran
dan perubahan evolusi geopolitik serantau. Katanya, platform itu juga menurut Anwar dapat digunakan bagi menyatakan hala tuju kerajaan berkaitan isu global yang berkaitan, selain menyertai beberapa siri sidang kemuncak bagi mengukuhkan rangkaian diplomatik yang sekian lama terjalin dengan rakan ASEAN. Laluan di sempadan utama antara Afghanistan dan Pakistan ditutup pada Rabu selepas pasukan keselamatan dari kedua-dua negara dilaporkan berbalas tembakan. Menurut sumber keselamatan Pakistan, menurut penduduk tempatan terdapat bunyi tembakan di persimpangan Torkham dan orang ramai di sekitar kawasan sempadan yang sibuk berhampiran Khyber Pass bertindak menyelamatkan diri apabila serangan semakin sengit. Pegawai keselamatan dari kawasan itu yang enggan dikenali berkata tentera Taliban dan Pakistan saling berbalas tembakan, namun belum ada sebarang kemalangan jiwa dilaporkan. Jurucakap kerajaan di wilayah Nangarhar, timur Afghanistan dan jurucakap pejabat luar Pakistan belum menjawab permintaan untuk mendapatkan komen sehingga kini. Pertikaian yang dikaitkan dengan sempadan sejauh 2,600 km itu sering menjadi punca perbalahan antara negara berjiran itu selama beberapa dekad. Titik sempadan Torkham ialah tempat transit utama bagi pengembara dan barangan antara Afghanistan dan Pakistan. Laluan itu ditutup banyak kali sejak beberapa tahun kebelakangan ini, termasuk pada Februari lalu yang menyaksikan ribuan truk barangan terkandas di sempadan selama beberapa hari. Untuk itu sekian saja Lensa Global pada minggu ini. Pastikan anda terus bersama dengan kami pada minggu hadapan waktu yang sama hanya di Bernama TV.